Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan latihan di dalam buku teks Matematik KSSM tingkatan 5. Kita akan membincangkan latihan diri 6.2b muka surat 190 buku teks. Soalan ini merangkumi standard pembelajaran 6.2.2. Mari kita lihat soalan kita yang pertama. Tentukan amplitude dan tempoh bagi setiap fungsi trigonometri berikut. Kata kunci di sini adalah amplitude dan juga tempoh. Untuk fungsi trigonometri, kita ada satu persamaan armnya, iaitu y sama dengan A sin bx tambah c. Di sini kita ada tiga pemalar, iaitu nilai A, nilai B dan juga nilai C. Nilai A ini merupakan nilai amplitude. Manakala nilai B adalah nilai yang mempengaruhi nilai tempoh. Dan nilai C ini adalah mempengaruhi kedudukan graf. Sama ada graf itu berada di atas ataupun berada di bawah berdasarkan kepada paksi X. Mari kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan A. Y sama dengan 4 sin X. Di sini nilai A kita adalah 4 dan A ini bersamaan dengan nilai amplitude. Kemudian di sini nilai B kita adalah 1. Jadi untuk mendapatkan tempoh bagi graf sin dan juga graf cos masing-masing adalah 360 darjah. Tempoh ini adalah satu graf yang lengkap. Jadi di sini B-nya adalah 1. Jadi untuk mencari nilai tempoh kita akan ambil 360 dibahagikan dengan nilai B. Jadi 360 dibahagikan dengan 1, maka tempoh kita di sini adalah 360 darjah. Lihat soalan B. Y sama dengan 3 sin 2x. Nilai A adalah 3 bersamaan dengan nilai amplitude. Kemudian nilai B adalah 2. Jadi untuk dapatkan tempoh, kita ambil 360 bahagi dengan 2. Maka kita akan dapat satu graf yang lengkap untuk graf ini adalah 180 darjah. Kita lihat soalan C. Y sama dengan 2 sin 3x tolak 4. Nilai A di sini adalah 2 bersamaan dengan nilai amplitude dan nilai B adalah 3. Jadi untuk mendapatkan tempoh 360 bahagi dengan B, bahagi dengan 3. Kita akan dapat 120 darjah. Seterusnya kita lihat soalan D. Y sama dengan cos 4x. A bersamaan dengan 1, itu tempohnya, iaitu amplitudenya, dan B bersamaan dengan 4. Jadi untuk dapatkan tempoh 360 bahagi dengan 4 dapat 90 darjah. Soalan E. Y sama dengan 4 cos 2x. A 4 bersamaan dengan amplitude, B sama dengan 2. Jadi tempoh 360 bahagi 2 terdapat 180. Soalan F. Y sama dengan 3 cos 3x tambah 1. A bersamaan dengan 3 iaitu amplitude, B bersamaan dengan 3. Jadi untuk tempoh 360 bahagi dengan 3 iaitu bahagi dengan B, kita akan dapat 120 darjah. Seterusnya kita lihat pula soalan G. Y sama dengan 1/3 tan 3x. Untuk graf tan, tidak ada nilai amplitude. Jadi tiada. Kemudian untuk tempoh, nilai B di sini adalah 3. Tempoh untuk graf tan adalah 180 darjah.
Jadi untuk mendapatkan tempoh bagi fungsi ini, kita akan ambil 180 bahagi dengan 3. Jadi tempohnya 180 bahagi 3. Kita akan dapat 60 darjah. Seterusnya adalah soalan H. Y sama dengan 3 tan 1/3 X. Untuk graf tan juga, sama juga seperti tadi. Graf ini tiada amplitude. Dan nilai B di sini adalah 1/3. Untuk graf tan, tempohnya adalah 180 bahagi dengan B. Itu 180 bahagi dengan 1/3. Kita tekan kalkulator. Kita akan dapat 540 darjah. Dan soalan kita yang terakhir untuk soalan 1, soalan I. Y sama dengan 3 tan 2X tambah 2. Sama juga, graf tan tiada amplitude. Dan nilai B di sini adalah 2. Jadi tempoh untuk graf tan 180 bahagi dengan 2. Kita dapat 90 darjah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan cos X bagi X dari 0 darjah sehingga 360 darjah. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Untuk soalan ini, kita akan lukis graf kita ataupun kita akan lakar graf kita pada paksi yang sama. Kita lihat soalan A. Y sama dengan 1/2 cos X. Di sini kita perlu tentukan nilai A, nilai B dan juga nilai C. Nilai A kita di sini adalah 1/2. Nilai B adalah 1 dan nilai C adalah 0. Nilai A membawa maksud nilai amplitude. Kedudukan amplitudenya di sini. Kalau lihat pada graf asal, amplitudenya adalah 1. Kemudian dalam soalan 1/2. Bermaksud amplitude kita akan jadi 1/2 di sini sahaja. Dan begitu juga di bawah ni akan jadi 1/2 juga. Kemudian B berkenaan dengan tempoh. Tempohnya sama, iaitu 360 bahagi dengan 1 dapat 360 darjah juga. Dan C adalah sifar. Jadi graf kita tidak bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Jadi graf yang terhasil untuk 1/2 cos X ini akan jadi seperti ini. Ketinggiannya adalah separuh daripada asal. Disebabkan amplitudenya adalah 1/2 sahaja. Seterusnya kita lihat soalan B. Y sama dengan cos X/2. Nilai A kita di sini adalah 1. Nilai B kita di sini adalah 1/2. Dan nilai C kita adalah 0 ataupun sifar. Dilihat nilai A, nilai amplitude tidak berubah. Jadi masih kekal sama ketinggiannya. Kemudian B 1/2. B ini akan mempengaruhi tempoh. Iaitu 360 bahagi dengan B. Iaitu bahagi dengan 1/2. Jadi kita akan dapat 720. Ini bermaksud graf kita sehingga 720. Tetapi julat kita hanya sekadar 360 darjah sahaja. Kemudian untuk C pula adalah sifar ataupun 0. Bermaksud graf kita tidak berganjak ke atas ataupun berganjak ke bawah. Ini jawapan kita akan dapat seperti ini. Tempohnya adalah 720. Jadi untuk 360, kita hanya akan dapat separuh graf sahaja. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang seterusnya, soalan C. Y sama dengan cos X tolak 2. Nilai A di sini adalah 1, B 1 dan C adalah negatif 2. Nilai amplitude kita tidak berubah disebabkan A adalah 1. Kemudian nilai tempoh kita juga tidak berubah disebabkan B-nya adalah 1. Dan yang berubah di sini adalah C, iaitu negatif 2. Bermaksud graf kita akan berganjak 2 unit ke bawah ataupun 2 tapak ke bawah. Jadi macam mana kita nak buat? Di dalam jawapan kita perlu
lanjutkan lagi paksi Y kita ke bawah. Graf kita akan berganjak dua tempat ke bawah, dua titik ke bawah. Contohnya di sini akan berganjak 2, 1 dan 2. Akan bermula pada negatif 1. Kalau untuk X 90 darjah di sini, asalnya bermula pada kosong, akan berganjak 2, akan jadi negatif 2 di sini. Berada di sini. Kemudian untuk X 180, asalnya berada pada negatif 1. Kemudian akan berganjak jadi negatif 3. Akan buat satu lagi, negatif 3 di sini. Seterusnya, pada X 270 darjah, bermula pada kosong, asalnya akan berganjak ke negatif 2. Dan 360 darjah, asalnya berada pada kedudukan 1, akan berganjak 2 tapak ke bawah, jadi negatif 1. Jadi graf kita akan berada di bawah, seperti ini. Ini adalah graf untuk cos X tolak 2. Ini berada di bawah. Ini bermaksud seolah-olah paksi X kita berada di sini. Okay. Yang ni, cuba lukis garis putus-putus. Jadi tak perlu lukis untuk jawapan yang sebenar. Cuma nak tunjuk bahawa nilai C ini mewakili kedudukan graf. Sama ada berada di atas ataupun berada di bawah. Kalau negatif, berada di bawah. Kalau positif, akan berada di atas. Jadi seolah-olahnya paksi X tu dah berganjak ke bawah. Jadi untuk ini tak perlu lukis untuk jawapan akhir kita. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang ketiga. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan tan X bagi X daripada 0 darjah sehingga 360 darjah. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Jadi soalan ini sama seperti soalan nombor 2 tadi. Tadi soal graf cos, kali ini graf tan. Kita lihat soalan A. Y sama dengan tan 2X. Jadi nilai A di sini adalah 1, B adalah 2 dan C adalah 0. Jadi yang berubah di sini adalah nilai B, iaitu tempoh. Tempoh untuk graf tan adalah 180 bahagi dengan B. Jadi kita akan bahagi dengan 2. Kita akan dapat 90 darjah. Ini bermaksud tempohnya akan jadi 90 darjah sahaja. Kalau kita lihat kedudukan asal graf kita, tempoh untuk graf tan kita ambil graf yang bersambung ni. Itu 180, bermula pada 90 sehingga 270. Jadi tempoh dia telah pun berkurang menjadi setakat 90 darjah sahaja. Jadi bermaksud graf kita akan jadi separuh. Graf kita akan berada di sini untuk satu graf lengkap. Kita akan bahagi 4. Sini. Graf kita jadi begini. Pertama, sini, macam ni dan macam ni. Kita akan dapat satu tempoh lengkapnya adalah separuh daripada asal. Kemudian di sini kita ada lagi X-nya, iaitu sampai 360 darjah. Kita akan terus sambung. Bahagi 4 lagi. Macam ni. Macam tu. Macam tu. Macam ni. Ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B. Y sama dengan tan X tambah 2. Jadi nilai A di sini adalah 1. B sama dengan 1 juga. Dan C sama dengan 2. Di sini tidak perubahan untuk nilai A dan juga nilai B. Sama juga graf seperti graf asal. Yang berbezanya adalah C sama dengan 2. C ini adalah kedudukan graf. Bermaksud graf kita akan berganjak 2 tapak ke atas ataupun 2 unit ke atas. Maksud paksi X kita seolah-olahnya bergerak 2 unit ke atas. Jadi di sini kita akan sambungkan lagi paksi Y kita. Lebih tinggi. Dan paksi X kita asalnya berada pada kedudukan 0. Akan berada pada kedudukan 2. Seolah-olahnya seperti berada di sini. Paksi X kita.
Kemudian kedudukan graf adalah seperti biasa. Sini 90, 180, 270 dan 360. Terlukis balik. Sama seperti biasa. Tak boleh sentuh 90. Ini tak boleh sentuh 270. Sama juga dengan atas ni. Tak boleh sentuh juga. Macam tu. Jadi inilah jawapan untuk soalan B. Baiklah, itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.